Salam Malaysia Madani. Berita Parlimen bersama saya Muhammad Shah Musa. Kita mulakan berita Parlimen dengan menyambung semula perbahasan peringkat dasar rang Undang-Undang Pembekalan 2025. Penggunaan teknologi kecerdasan buatan AI perlu diperhalusi dan diimbangi dengan pertimbangan undang-undang, moral serta impak terhadap tenaga kerja. Ahli Parlimen Bangi Shahrizan Johan berkata, tidak dinafikan AI mempunyai banyak manfaatnya. Siapa pun sekarang ini, Puan Speaker, boleh buat imej dengan adanya AI. AI boleh jadi penyampai radio. AI boleh jadi penyampai berita. Dan apakah kesan AI ini kepada pereka grafik, kepada penyampai radio, kepada pembaca berita dan mungkin satu hari nanti kepada peguam macam saya, Puan Speaker. Ini kita harus perhalusi dan kita juga harus buat ini dengan kadar segera sebab AI ini kita tengok perkembangannya begitu cepat, begitu pantas. Kerajaan dicadang mengekalkan sentuhan manusia dalam penghasilan grafik seni melibatkan urusan rasmi dalam perkembangan pesat penggunaan AI selain daripada langkah penjimatan kos. Dalam sesi perbahasan yang sama menyentuh mengenai perkembangan pembangunan permainan, Shahrizan berkata beliau ingin melihat industri itu terus berkembang. Jika kita benar-benar mahu melihat game yang bertaraf dunia datang daripada Malaysia, sokongan kerajaan tidak harus terhad kepada memberi dana saja. Kerajaan juga harus memberi sokongan untuk memasarkan game yang telah siap dibina. Sebab menyiapkan game ini bukan dengan izin end game-nya. Sebab lepas kita siapkan, kita kena put to the market dengan izin. Kita kena pasarkan. Jelas beliau kerajaan boleh memainkan peranan untuk menjadikan permainan yang dibangunkan dalam negara sebagai pameran kebolehan pembangunan tempatan. Beliau turut cadangkan kerjasama dengan pusat data untuk memberi harga langganan yang dikurangkan kepada pembangunan permainan tempatan bagi khidmat storan awan. Ahli Parlimen Bakri Tan Hong Pin hari ini membangkitkan mengenai pertumbuhan ekonomi. Jelas beliau kerajaan digesa untuk mewujudkan persekitaran pelaburan yang lebih mesra bukan sahaja kepada pelabur asing, malah pelabur tempatan dalam usaha meningkatkan daya saing Malaysia di pentas global. Ini termasuk menyediakan dasar yang memudahkan perniagaan, mengurangkan birokrasi serta proses permohonan kelulusan yang mudah dan cepat. Seringkali pelabur asing diberikan lebih banyak insentif seperti pengecualian cukai untuk satu tempoh yang panjang, khidmat nasihat daripada agensi-agensi sepusat seperti MIDA dan sebagainya. Sedangkan pelabur-pelabur tempatan, terutamanya perusahaan kecil dan sederhana IKS, masih berhadapan dengan pelbagai kos pematuhan undang-undang yang tinggi, di mana kos-kos ini kadangkala menyumbang sehingga 30% daripada perbelanjaan tahunan sesetengah IKS. Sambungan itu mencipta ekosistem pelaburan yang lebih seimbang membolehkan kerajaan berpeluang untuk memacu pertumbuhan ekonomi domestik sekaligus menarik lebih ramai pelabur untuk melabur di dalam negara. Terdapat keperluan untuk melihat semula Akta Badan-Badan Berkanun, Tata Tertib dan Surcharge 2020, Akta 605 bagi memberi pengecualian kepada institusi pengajian tinggi IPT dalam beberapa perkara. Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, langkah itu bagi memastikan universiti awam di negara ini tidak terikat dalam keseluruhan perkeliling yang dikeluarkan kepada badan-badan berkanun. Kerana universiti awam itu dianggap sebagai badan berkanun. Dan di dalam Akta 605 itu ada 12 institusi yang dikecualikan. Maka sudah sampai masanya juga kita perlu melihat dalam konteks sebuah universiti
Sebagai contoh dalam konteks perkara 18.1, 18.2 yang menyentuh tentang perkara yang boleh, perkara yang tidak boleh. Dua daripada 14 projek mitigasi banjir disiapkan tahun ini dalam usaha jangka panjang menghadapi insiden banjir kilat di Ibu Negara Kuala Lumpur. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Dr. Zaliha Mustafa memaklumkan 4 projek masih lagi dalam peringkat pelaksanaan manakala 8 projek di peringkat analisa tender. Dalam usaha jangka sederhana pula menghadapi insiden banjir kilat di Kuala Lumpur, DBKL menyelenggara 15 kolam takungan banjir terbuka dan juga 9 kolam tertutup bawah tanah. Semua kolam-kolam takungan banjir telah dilakukan pengurikan kelodak atau desiltation mengikut keperluan semasa dan jadual berkala. Longkang-longkang tepi jalan turut dinaik taraf, bukaan selalunya bagi mengurangkan implikasi banjir kilat. Dalam tempoh antara tahun 2022 hingga 2023, 7 projek mitigasi banjir berjaya disiapkan. Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan akan mewujudkan satu peraturan baharu bagi memastikan tiada penyelewengan terhadap bekalan beras putih tempatan. Timbalan Menterinya, Dato' Arthur Joseph Kurup, memaklumkan pihaknya akan menjalankan siasatan terhadap beberapa kilang padi yang didakwa menukar beras tempatan kepada beras import. Pertama, kita kena siasat dulu. Minta bahagian kawal selia padi beras dan sebagainya untuk pergi ke kilang-kilang melawat. Adakah betul bahawa tuduhan itu ada campuran di antara beras putih tempatan dan beras import berlaku? Dan sekiranya berlaku, kita perlu mewujudkan peraturan yang baru untuk memastikan bahawa beras putih tempatan itu mesti ada bekalan akses untuk memenuhi keperluan rakyat Malaysia. Pasukan Batalion Malaysia Malbat 85011 yang sedang bertugas di selatan Lubnan dijadualkan tamat tempoh penggiliran pada 14 November ini. Timbalan Menteri Pertahanan Adli Zahari berkata kerajaan akan melaksanakan atur gerak penggiliran untuk pasukan Malbat 85012 bermula pada 6 November. Di samping itu, kita melihat macam tadi disebut tentang kebajikan anggota-anggota kita. Memang kita tak nafikan bahawa bila kita bertindak di bawah panji PBB ini, memang kita tahu bahawa aspek-aspek kebajikan itu tetap menjadi keutamaan. Seperti mana yang disebut tadi tentang kecederaan ataupun risiko-risiko yang lebih besar itu, semua tanggungjawab ini telah digariskan dalam kita menyediakan perkhidmatan kita sepanjang kita berkhidmat dikelolakan oleh UNIFIL dan juga di Lubnan itu sendiri. Sehingga kini tiada anggota pasukan Malbat di Lubnan yang terkorban. Bagi mengatasi masalah pesakit yang perlu menunggu tempoh janji temu yang lama untuk mendapatkan diagnosis awal kanser, Timbalan Menteri Kesihatan Datuk Luka Nisman Awang Sauni berkata kementeriannya mengatasi masalah tersebut dengan melaksanakan perolehan perkhidmatan imbasan CT dan MRI secara sewaan. Bagi pesakit yang telah disahkan kanser melalui ujian biopsi tisu histopatologi examination HPE, tarikh temu janji bagi pemeriksaan CT scan diberikan awal dalam tempoh seminggu dan selewat-lewatnya 2 minggu. Bagi pesakit yang disyaki kanser pula namun belum disahkan melalui HPE, janji temu diberikan antara 2 hingga 3 hingga 4 minggu atau lebih awal hasil perbincangan dengan pakar onkologi. Tarikh ini juga selari dengan tempoh waktu yang diperlukan untuk mendapat pengesahan kanser dari biopsi tisu yang juga mengambil masa yang sama. Lebih 97,000 atau 49% daripada jumlah keseluruhan 197,348 peminjam aktif telah disenarai hitam oleh MARA. Timbalan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah Datuk Rubiah Wang berkata ia sebagai langkah pengukuhan kepada pembayaran pinjaman berkenaan. MARA melaksanakan proses blacklist ni
memandangkan orang kata sebagai satu langkah pengukuhan kepada pembayaran pinjaman mara. Dan untuk makluman yang berhormat, blacklist ni dikenakan ke atas peminjam-peminjam yang tidak dapat membayar dalam tempoh 3 bulan. Dan untuk makluman yang berhormat juga, sebenarnya blacklist ni cuma terangkum dalam pengurusan mara saja, tidak melibatkan agensi-agensi ataupun ekosistem yang lain. Kementerian Belia dan Sukan dalam usaha memperluaskan kursus terapi sukan di semua institusi latihan kemahiran belia dan sukan. Timbalan Menterinya Adam Adli Abdul Halim memaklumkan ia bagi melahirkan tenaga kerja yang berkemahiran serta kompetitif. Manakala kursus-kursus baru yang berkait dengan TVET sukan seperti kursus pembinaan dan penyelenggaraan fasiliti sukan, pemotoran sukan 4 roda dan 2 roda serta fotografi sukan akan mula ditawarkan di ILKBS telah mendapat petauliahan daripada badan-badan persijilan yang berkaitan. Perkeso sedang meneliti kerangka perlindungan sosial yang baru untuk memberi perlindungan keselamatan sosial 24 jam sehari dan menyeluruh di luar waktu bekerja. Timbalan Menteri Sumber Manusia Dato' Seri Abdul Rahman Muhammad berkata, secara prinsip kerangka baru itu berupaya merapatkan jurang ketidaksamaan sekaligus memastikan tiada pekerja tercicir daripada mendapat perlindungan. Perkeso turut menyediakan insurans perlindungan sosial menerusi skim bencana pekerjaan dan skim keilatan kepada orang berinsurans yang layak. Skim ini turut menyediakan faedah perubatan di mana orang berinsurans yang layak boleh mendapatkan perkhidmatan rawatan secara percuma ataupun secara tuntutan bayaran ganti belanja berdasarkan kadar yang diluluskan oleh Perkeso dan tertakluk pada Akta Fee 1951 di mana klinik atau hospital kerajaan ataupun swasta yang berdaftar dengan Perkeso. Dengan kadar caruman yang rendah, pencarum layak mendapat faedah-faedah perubatan di bawah Akta. Kementerian Kerja Raya KKR telah menetapkan garis panduan bagi prosedur pemasangan utiliti di Jalan Persekutuan untuk mengelakkan kejadian tanah jelus akibat kebocoran paip utiliti. Menterinya Dato' Seri Alexander Nantalinggi berkata, pemasangan utiliti di dalam rizab Jalan Persekutuan perlu mematuhi garis panduan dan keperluan teknikal yang telah disyaratkan pihak Jabatan Kerja Raya JKR. Prosedur operasi standard SOP juga meliputi pelaporan kerosakan pada sistem perparitan dan tindakan perbaikan yang diperlukan. Bagi mengelakkan kejadian tanah jerlus disebabkan oleh kebocoran paip utiliti, KKR telah mempunyai garis panduan prosedur pemasangan utiliti jalan persekutuan yang mana pemasangan utiliti di dalam rizab jalan persekutuan perlu mematuhi garis panduan dan keperluan teknikal yang telah disyaratkan oleh pihak JKR. Pemantauan dan penyelenggaraan secara berkala juga dibuat oleh syarikat konsesi yang telah dilantik oleh KKR bagi memastikan jalan dalam keadaan baik termasuk sistem perparitan. Sekian berita Parlimen. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.